Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami. Hari ini bertemankan saya Eliza Isham dan juga Derina. Kami bersiaran secara langsung daripada studio C Suka TV dan program Bual Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan seperti biasa kami akan temankan anda dan akan mengisi ruang anda daripada jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV atau anda boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung di mana saja anda berada menggunakan telefon pintar sahaja. Betul tu. Dan bercakap tentang mengacara ni kan ramai di luar sana tertanya ni bila Suka TV nak adakan uji bakat. Ya, dah tiba masanya Liza. Betul. Jadi kami nak beritahu kepada anda yang kami akan mengadakan uji bakat pengacara Suka TV. Tak kisah anda lelaki ataupun wanita berusia 19 tahun hingga 35 tahun. Warga negara Malaysia dan haruslah seorang yang berkarisma, petah berbicara dan berkeyakinan tinggi. Jadi anda kena lock date ini pada 21 September 2023 untuk hadir ke uji bakat pada bulan September ini. Nak dekat dari Liza daripada jam 10 pagi sehingga 5 petang. Boleh terus kepada media sosial kami My Suka TV atau imbas saja QR code di skrin anda untuk maklumat lanjut. Apa-apa pun hashtag tak ada pengalaman tak apa, janji hello. Betul tu Derina. Okey Eliza, mengenai topik kita pada hari ini, saya tanya Eliza lah. Eliza pernah tak join ataupun sertai mana-mana aktiviti badan kebajikan ataupun sukarelawan? Pernah Derina. Masa saya universiti dulu saya selalu join sebab saya rasa ini satu cara untuk kita mengisi masa lapang kita. Saya pun pernah juga Eliza dan saya rasa macam seronok dan dapat bangga dengan diri saya sendiri sebab saya dapat membantu orang lain. Dan ini kita nak kongsikan kepada anda di antara kepentingan menyertai kerja amal dan sukarelawan yang anda akan dapat dalam segmen Warta Ilmu. Jadi antara kepentingannya Derina adalah yang pertama sekali kita dapat memberikan kesedaran tentang kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat. Jadi sukarelawan yang datang membantu dapat menyumbang kepada kebajikan penduduk yang terjejas agar mereka dapat menguruskan kehidupan mereka dengan selesa. Secara tak langsung Derina, situasi ini akan membuka mata pelbagai pihak khususnya kepada peserta aktiviti dan memahami keadaan yang sukar terhadap mangsa. Dan ia juga dapat mengelakkan masyarakat daripada menjadi seperti katak bawah tempurung. Jadi kita bercampur dengan orang, kita tahu masalah orang. Jadi jelaslah faedah kerja amal ataupun aktiviti sukarelawan ini dapat bantu meluaskan lagi kesedaran terhadap kesusahan atau masalah yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat. Kita dapat keluar daripada zon selesa kita. Kita buat sesuatu yang kita tak pernah buat tapi menghasilkan banyak manfaatnya. Dan seterusnya Eliza ialah membentuk kepribadian dan nilai-nilai murni yang baik. Kalau kita melakukan aktiviti-aktiviti kebajikan, menjadi sukarelawan, macam-macam kemahiran dan juga pengetahuan yang akan kita dapat. Seseorang ini akan didedahkan dengan cara untuk berkomunikasi dengan empati, menguruskan logistik dan juga sebagainya. Mereka akan terlibat dengan organisasi yang mempunyai ketua untuk menurut arahan, golongan penerima yang akan mendapat bantuan dan juga rakan sukarelawan yang memerlukan kerjasama di antara satu sama lain, dapat melahirkan teamwork yang baik jugalah. Betul tu, kita belajar untuk bekerjasama untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi yang ketiga ialah mengisi masa terluang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jadi kita pun tahu kebelakangan ni banyak sangat laporan-laporan di tabloid kita, di televisyen memaparkan ahli masyarakat kita terjebak dengan gejala-gejala yang negatif seperti dadah, gangster dan sebagainya. Jadi perkara itu dapat dibendung. Sebab apa? Sebab kita dah luangkan masa kita dalam satu keadaan yang sangat bermotivasi dan berfaedah. Betul. Jadi kita kena hapuskan juga gejala-gejala negatif ni, lakukan aktiviti-aktiviti yang memberikan manfaat. Dan seterusnya, akhir sekali dapat juga mewujudkan masyarakat yang penyayang dan juga bersatu padu. Bila bantuan yang diterima daripada orang yang tidak dikenali, pastinya Eliza akan melahirkan hubungan persaudaraan yang lebih baik. Semangat dan bermasyarakat dan juga bersatu padu tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan juga pangkat akan terjalin. Dan situasi ini penting agar mereka yang tidak bernasib baik dapat manfaat untuk meneruskan kehidupan mereka, manakala membantu dapat mengambil iktibar. Betul tu. Yang paling penting sekali Derina, kita dapat pengalaman tu mahal. Kita tak boleh beli di mana-mana. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang topik kita pada hari ini. Betul tak Derina? Betul. Jadi kita akan bincangkan tentang topik kita. Dan saya nak tanya Eliza lah.
Awak nak tanya saya? Tanya awak Lia. Apa dia? Awak pernah tak dengar tentang kebaikan peria ataupun pernah makan peria? Peria yang saya tahu pahit, tapi apa kebaikan peria dia nak? Kebaikan dia macam-macam Eliza. Peria ini mengandungi insulin tumbuhan yang dapat membantu merendahkan paras gula dalam darah. Dan juga peria ini mengandungi banyak nutrisi yang diperlukan di dalam badan seperti fiber, vitamin C, folat dan juga vitamin A. Banyak Macam-macam kebaikan dia tu. Jadi dengan itu kita nak kongsikan satu untuk anda dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan peria dari Herbs Garden dengan zat tulen dari ekstrak peria. Hanya serendah RM89 hanya di sukashop.com. Zahir di mata Syria, negara yang cantik dengan keindahan, dengan keindahan alam semula jadi dan juga warisan kegemilangan zaman Islam. Namun konflik sejak lebih 12 tahun mengubah seluruh landscape bumi Syria. Dan rakyat terperangkap kini terpaksa bertarung hayat untuk terus hidup, dan daripada 13 juta yang menjadi pelarian, lebih 5 juta terpaksa meneruskan kehidupan di negara orang, termasuklah di Turki. Dan untuk hari ini kita nak kongsikan tentang kisah di sebalik pelarian Syria ini. Kita akan bersama dengan Puan Siti Sakinah, Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengerusi NGO Syria Care Malaysia, untuk kongsikan tentang topik Syria Care Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Di dan El. Terima kasih sebab datang. Masya Allah. Sama-sama. My pleasure. Kami berbesar hati sebenarnya sebab kita tahu pelarian Syria ni, kita tahu mereka sebenarnya kira kita boleh fikir golongan yang kurang bernasib baik di dunia sebenarnya. Betul. Dan ada juga orang di mana membuka mata untuk melihat mereka di sana. Terima kasih banyak-banyak hari ini sudah hadir bersama kami dan kongsikan tentang topik hari ini. Betul. Mungkin di awal-awal ini Eliza, mungkin boleh kongsikan sikit mengenai NGO Syria Care ni. Apa agenda penubuhan untuk NGO ini sebenarnya? Betul. Terima kasih. Baik, kami telah pun bergerak sebagai sebuah platform kemanusiaan sejak daripada tahun 2012 dan kita berdaftar dengan JPPN sejak tahun 2014 lagi. Jadi daripada tahun 2012 hingga kini kita menggerakkan bantuan kemanusiaan bagi membantu mereka yang menjadi mangsa konflik yang berlarutan sehingga 12 tahun di sana. Satu tempoh yang cukup panjang ya. Dan kesan yang mereka hadapi ataupun impak kepada kehidupan mereka sangat-sangat besar. Pengalaman saya sendiri berkali-kali menjejaki bumi Syria. Bumi Syria ni sebahagian daripada bumi Syam yang mana Allah sebut dalam Al-Quran sebagai bumi yang diberkati. Special, is a very special and blessed land. Tetapi waktu saya belajar dulu, kalau saya boleh recap balik, saya belajar dulu di Mekah pada tahun 80 awal 90-an. Masa tu saya tengok drama Syria, cantik sangat negara dia. Negara 4 musim. Orang dia pun cantik sangat. Dia putih, Semuanya indah saja. Ingin sangat nak pergi Syria masa tu tapi tak berkesempatan. Masa berlalu dan konflik meletus di sana sehinggalah pada tahun 2017 lah kali pertama saya menjejakkan kaki ke Syria. Dan apa yang saya lihat sangat menyedihkan. Apa yang pada satu masa dulu merupakan kawasan yang bersejarah. Bisnes berkembang hebat, kan, orang hidup dalam keadaan aman, tetapi apa yang dapat dilihat sekarang adalah kebanyakan tempat kemusnahan berlaku. Rumah-rumah runtuh dan pecah. Kalau kita kata rumah runtuh yang pecah tu senang di lidah.
Betul. Nak sebut tu. Betul. But kita fikir tak apa sebenarnya yang berlaku pada mereka yang tinggal dalam rumah-rumah itu, kan? Kemana mereka? Adakah mereka telah meninggal, tertimbus di bawah runtuhan bangunan, ataupun mereka masih hidup? Kalau mereka masih hidup, kemana mereka pergi? Kan? Bagaimana kehidupan mereka? Jadi kami di Syria Care kita berfungsi untuk membantu mereka ini yang terselamat dan juga barangkali ada yang selamat tetapi cedera, kan, memerlukan rawatan dan sebagainya. Dan di kawasan utara Syria di mana kita beroperasi, ada terdapat lebih 4 juta orang di sana sahaja. 4 juta. Ya. Mereka ni di kalangan mereka yang merupakan warga tempatan di kawasan utara Syria itu sendiri sebelum daripada peperangan berlaku, dan juga mereka yang cuba mencari refuge ataupun keselamatan di kawasan ini yang mana ianya diselia kawal oleh kerajaan Turki. Jadi dari segi serangan udaranya dia tidak berlaku di situ. Practically dia tak berlakulah. Tetapi kadang-kadang memandangkan dia adalah satu kawasan zon konflik, zon peperangan. Jadi kadang-kadang ada je letupan di sana sini berlaku. Kadang-kadang orang letak bom tak di boleh lari. Ya. Sangat berisiko tinggi. Sebab tu kami beroperasi di sana bagi membantu mangsa-mangsa ini yang kalau kita lihat kebanyakan mereka bila dia melarikan diri ke kawasan ini dalam keadaan ada yang selai sepinggang, ada yang cuba bawa beberapa keperluan asas sahaja. Apa yang sempat dibawa, misalnya dia terpaksa sewa lori nak bawa apa benda yang nak dibawa. Kan kalau misalnya kawasan dia kena bom, rumah dia tak kena bom lagi kan. So maybe dia sempat untuk bawa beberapa perkakasan rumah. Okey, kalau yang mereka yang lari masa kejadian bom, itu sahajalah. Itu sahaja apa yang ada di badan dia saja. Dan juga ada juga ahli keluarga yang terpisah pada ketika itu. Betul. Bila bercakap tadi tu saya terus terlintas kisah seorang kanak-kanak yang pernah saya jumpa. Boleh kongsikan? Ya, betul. Dia cerita, dia kata dia tak sempat tengok mak dia, dia tak sempat kembali untuk jenguk mayat mak dia. Jadi suatu kejadian, dia di kawasan lain, jadi makcik dia telah membawa dia lari dulu. Mak dia berlindung di satu bangunan tak jauh daripada rumah dia dan rumah itu barangkali terkena roket. Jadi dia dilarang untuk kembali untuk melihat mayat mak dia sebab mungkin dah hancur dan sebagainya kan. Jadi dia tak sempat tengok mayat. Kita kalau kita ada ahli keluarga yang meninggal, kita mesti nak tengok buat kali yang terakhir ataupun sekurang-kurangnya tengok di mana dia dikuburkan. Kita nak pergi ziarah dan sebagainya. Tetapi banyak kisah-kisah, terlalu banyak sebenarnya kisah-kisah yang mana mereka hilang dan tak dapat tengok. Ataupun ada yang barangkali keluarga ditangkap, ayah mereka ditangkap, diletak di penjara yang susah nak cakap dia punya kadar penyiksaan yang berlaku di sana sehingga kalau mereka keluar sekalipun dia sendiri tak kenal muka dia. Betul. Dia tak kenal sebab teruknya kan. Jadi kadang ada suami yang ditangkap 3 tahun, 4 tahun, 5, 6 tahun tak tahu hidup ke mati ke tak tahu. So trauma yang mereka lalui itu terlalu besar. Jadi bagi saya lihat peranan kita yang berada di sini Malaysia betul kita berhadapan dengan berbagai cabaran. Tetapi alhamdulillah kita masih lagi boleh hidup dengan aman. Jadi kita zahirkan kesyukuran kita dengan kita membantu mereka yang kurang bernasib baik dan mereka ini macam saya sebut tadi bukan salang-salang orang. Mereka adalah penghuni bumi Syam yang diberkati. So kita ada peranan di situ. Jadi bila kita bercerita tentang, sebenarnya kan saya tak kisahlah daripada dulu sekarang kita dah besar, kita dah tahu bila kita bercerita tentang Syria, kita akan rasa bersyukur sebab kita duduk di Malaysia ni kita alhamdulillah tidak diuji dengan sebegitu rupa. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit bentuk-bentuk bantuan yang kita ataupun penonton boleh sumbangkan kepada Syria Care untuk bantu juga orang-orang di sana. Sebab kalau nak bantu dari segi nak pergi sana tu susah. Masya Allah susah. Hampir-hampir tak boleh. Hampir-hampir tak boleh lah kan. Tapi mungkin ada bantuan lain, cara lain? Ya, betul. Sebenarnya banyak cara untuk kita bantu mereka. Saya pun sebenarnya sebelum bekerja sepenuh masa di Syria Care, saya buat bantuan secara peribadi di rumah melalui Facebook sebenarnya. Saya bermula dengan Facebook. Jadi saya lihat semua orang mampu bantu dengan kapasiti masing-masing. Perkara pertama sekali yang sangat penting adalah awareness. Macam mana kita nak kongsi kepada orang
apa yang berlaku. Orang tak akan bantu kalau mereka tak tahu. Betul. Orang tidak akan rasa simpati kalau dia tidak merasai apa yang orang lain lalui. Betul. Jadi itu peranan besar untuk kita. Untuk kita sebarkan awareness. Awareness ni macam-macam cara. Betul. Sekarang ni dunia sosial media. Masing-masing ada Facebook, ada IG, ada TikTok sekarang ni kan. Kita ada di sana. Di semua platform pun kita ada. Kongsikan apa yang berlaku. Sebab kita sentiasa ada berita-berita yang kita kongsi. Malah kita ada Telegram channel yang memang kita khususkan untuk kongsi berita-berita. Sebab tak semua berita kita boleh letak dekat Facebook. Betul, saya setuju. Nanti kena block. Tapi kita ada di sana untuk sama-sama kongsikan. Of course, daripada situ, kita boleh donate. Baik, saya dulu berpegang begini. Saya dulu suri rumah masa saya mula-mula buat kerja ni. Saya tak ada duit lah sendiri. Tapi saya kata saya akan cuba cari duit orang untuk saya bagi. So saya create donation fund, kan kita raise donation antara families, kawan-kawan. Dan saya bermula dengan Facebook sebenarnya. Jadi kawan-kawan Facebook saya sangat proaktif, sangat supportive. Dan mereka daripada awal saya melibatkan diri untuk membantu. Sebelum saya bekerja sepenuh masa dengan Syariah Care lagi, mereka sangat supportif dan daripada situ saya kumpul dana dan saya beri untuk antar bantuan. So sebenarnya kata, saya tak ada duit ataupun mungkin duit tak banyak kan. Sebenarnya kita jangan tunggu duit banyak baru nak bagi. Masa kita yang berharap ni walaupun sekecil-kecil, insya-Allah sebenarnya bila kita bantu mereka, yakinlah Allah akan bantu balik. Kita nak dari sudut apa? Dari sudut rezeki. Rezeki ni luas. Betul. Rezeki ni luas, bukannya RM1 walaupun itu satu keperluan kan. Kesihatan. Anak-anak kita selamat, ya betul kan. Kadang-kadang kalau ada duit banyak, anak asyik keluar masuk hospital ke pun kita susah hati kan. Juga. Jadi kita beri tak kiralah banyak mana asalkan ianya konsisten. Itu penting. Konsisten is the key untuk memastikan kerja-kerja ini dapat diteruskan. Betul Puan, saya setuju. So, mak saya pernah pesan, dalam rezeki kita tak semua rezeki kita ada rezeki orang juga. Okey, dan sepanjang penubuhan 11 tahun Syariah Care ni, saya pasti apa yang diceritakan oleh Puan sendiri macam-macam dilalui. Nak kumpulkan sekecil-kecil dana tu pun susah. Saya nak tanyalah antara cabaran-cabaran terbesar Syariah Care sendiri dalam nak menguruskan bantuan-bantuan kepada pelarian Syariah. Tapi kita nak jawab sekejap lagi. Sebab kita tak cukup masa, kita nak berehat sebentar, kita nak minum dulu. Yes, kita kembali selepas ini. Baiklah, anda masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi NGO Syariah Care Malaysia, Puan Siti Sakinah, untuk bercerita banyak lagi tentang bumi Syariah kita. Silakan. Okey, kalau tadi saya gantung soalan sepanjang 11 tahun Puan di dalam Syariah Care Malaysia ini sendiri. Mungkin boleh kongsikan sikit antara cabaran-cabaran yang dilalui oleh Syariah Care dalam nak memastikan setiap bantuan itu dapat diberikan dan disampaikan kepada mereka sendiri. Bagaimana? Baik, semestinya apa saja yang kita buat pasti kita berhadapan dengan cabaran. So jadi cabaran kita yang pertama sebab kawasan yang kita bantu ni boleh dikirakan sebagai kawasan konflik, kawasan perang. Jadi macam mana kita nak reach out untuk sampaikan bantuan ke kawasan-kawasan ini. Itu juga yang perkara yang paling penting adalah di sudut donation lah. Wang yang kita dapat kumpulkan dari orang ramai. Tetapi alhamdulillah, walaupun kita berhadapan dengan berbagai cabaran dan tak dinafikan ada penurunan dari segi bantuan dan sebagainya, tetapi kita tetap lagi terus bergerak menghantar bantuan kepada mereka. Cabaran lain yang kita hadapi juga adalah cuaca. Sebab dia orang cuaca mereka di sana, mereka 4 musim. Kita 2 musim. Kita 2 musim je. Dan bila kita katakan mereka di sana 4 musim tu, cuaca dia sangat ekstrim. So kalau musim panas, panas sangat. Ya? Sampai boleh menyebabkan kematian sebab terlalu panas. Dia duduk dalam kemah tu, orang Arab dia kata syop, dia punya panas bahang. Saya pernah masuk dalam kereta, lepas kereta kita berjemur seharian, kan masuk dalam kita rasa macam susah nak bernafas sebab hawa panas.
benda tu berlaku. So bila cuaca panas sangat. Bila mereka ni tinggal dalam kemah. Ada kawasan kemah yang didirikan atas tanah, ada yang kawasan yang berbatu-batu. Jadi kalau berbatu-batu tu lagilah panasnya kan. Betul. Kadang-kadang electricity tak ada. Kita nak minum air batu, air apa, kita picit kowe. Sorry. Boleh. Tak ada masalah. Betul Kita lah tu. picit air, kita mendapatkan air sejuk dan sebagainya kan mudah. Tetapi mereka untuk mendapatkan akses air bersih pun susah. Kan? Bukan tak ada. Oleh kerana itu macam baru-baru ni kami menggerakkan bantuan kecemasan heat wave relief yang mana mungkin bunyinya agak remeh. Ya. Bagi apa? Air bersih dan air batu. Bongkah. Dan juga sayur-sayuran. Kita bila panas, apa first thing kita nak air sejuk kan? Betul. Kadang-kadang kalau kita minum air kosong yang tak sejuk pun rasa macam tak puas. Nak marah. Rasa nak marah. Tak puas kan? Jadi bila dia orang dapat air batu tu, walaupun kata alah ais je pun, tetapi sebenarnya dia dapat hilangkan dia punya nikmat kan? Betul. Bila kita picit minum air sejuk sedapnya. So itu antara bantuannya. Cabarannya cuaca. Dan bila datang musim sejuk, cabarannya berbeza. Malah mereka macam inilah. Kalau kita kata musim sejuk, kita boleh fikir musim sejuk travel seronok. Betul. Kita siap pergi beli baju, prepare kan. Kita prepare dengan baju tebal, stokin, baju Dengan ini. sarung Boleh ambil gambar dan sebagainya bercuti. Tapi bila mereka dalam keadaan tidak cukup kelengkapan, musim sejuk itu adalah satu musim yang sangat menakutkan kerana ia boleh membawa maut. Dalam keadaan mereka pakaian tak cukup. Tak cukup tebal lah maksudnya. Kemudian bahan bakar tak cukup. Kalau kita bagi pun kita tak dapat bagi untuk 3-4 bulan. Mungkin kita bagi untuk seminggu, 2 minggu. And what will happen? So dia akan simpan tu untuk yang peak paling sejuk. Dan satu perkara yang perlu diingatkan, di sana duduk dalam kemah tapi salji tetap turun. Bila salji turun, macam tadi gambar tadi tu kan, salji turun, Sejuknya. Sejuk satu hal, kemah tu boleh ranak bila salji berat atas kemah. Rempuh. Ya, kan. There's no safety. Kalau hujan sebelum datang musim sejuk dia akan hujan. Sebab kemah dibina merata-rata, dia tak ada proper building kan. Tak ada tersusun, maka banjir pun berlaku. So sebelum datang salji, hujan yang banyak bawa banjir. Dalam keadaan lecah. Kemudian datang pula musim sejuk. Kalau boleh saya kongsi satu kisah. Sewaktu saya ke Lubnan, Arsal pada tahun 2019, waktu tu berlaku ribut Norman. Ribut Norma. Saya tengok sebab Syekh itu cakap bila kali kedua masa kita sampai tu berlaku ribut, dia kata hari tu Norman dia cakap. Lepas harap. Ribut Norma nama ribut tu. Dia gurau je tu. Okay. Jadi bila sampai dekat satu kawasan camp yang tinggi, dia tidak di bawah, di atas bukit. Kita datang tu dah mula turun salji. Kita datang pakai baju tebal, baju inner, baju panas kat dalam berlapis-lapis, stokin berlapis-lapis. Ujung mata saya nampak seorang kanak-kanak berusia dalam 3 tahun begitu didukung oleh ayahnya di depan kemah dia. Dia tak pakai kasut, dia tak pakai stokin. Dia kata, ya Allah, macam mana? Sejuk kan? Saya pergi menghala ke kemah dia dan pegang kaki dia. Ya Allah, kaki dia sejuk macam beku macam tu. Saya macam tak tahan air mata masa tu, walaupun saya biasanya agak-agak kontrol macho juga berhadapan dengan mereka. Ya. Kita datang orang kita tujuan kita pergi tu nak gembirakan dia. Semangat Ya, pada betul. mereka. Tapi air mata tu kadang-kadang tak tahan, mengalir juga. Macam mana kanak-kanak begitu dapat bertahan dalam cuaca yang begitu sejuk sebab tak cukup pakaian tebal. So, apa kami buat pada waktu itu? Kita turun ke bandar, kita beli baju-baju tebal. It was the best thing lah, kita beli. What is the best jackets and coats tu, kita bawa semula camp tu dan kita bagi kepada semua kanak-kanak tu. Subhanallah. Dan saya pergi kat rumah kanak-kanak tu yang nama dia Hussein, pakaikan dia pakaian tu. Subhanallah, 3 tahun kemudian, iaitu pada tahun lepas, saya pergi semula ke camp yang sama. Saya sampai-sampai tu diorang semua keluarlah, jumpalah, seronok. Malah jaket yang kita bagi tu, pakat balik ambil, tunjuk. Oh, ada lagi. Masya Allah. Itu antara kepuasan dan kegembiraan kita bila tengok orang-orang yang kita bantu dan mereka terus-menerus ingat, dan yang pentingnya dia sentiasa doakan kita. Ya Allah, tak lekang di bibir mereka, doakan kesejahteraan dan kebaikan orang-orang Malaysia. Dia tak khusus pada penyumbang sahaja. Orang Malaysia secara keseluruhannya, itu yang paling menyentuh perasaan saya lah. Jadi sentiasa doa-doa mereka buat kita. Jadi apalah salahnya kalau kita melapangkan kehidupan mereka. Bukan sahaja kita dapat pahala, kan kita dapat kebaikan.
Dan kita dapat kebaikan tu satu, kita kena ingat. Bila kita buat baik pada orang, sebelum mereka dapat kebaikan tu, kita juga yang dapat dulu. Betul. Kan? Bantuan tu tak sampai lagi, kita kat Malaysia, dia kat sana jauh. Betul. Kan? Perjalanan tu 3 bulan. Ya. Kebaikan tu Alhamdulillah. Terus malaikat dah catat. Betul. Terus kebaikan tu Allah dah janji bagi orang yang memberi. So Betul. don't doubt. Kalau kita nak bantu, jangan doubt, because kebaikan tu pasti kita yang dapat dulu sebelum orang lain dapat, kita yang akan dapat dulu. Ya. Dan baru Mereka. sampai ke sana. Sampai kat sana dapat lagi kebaikan untuk Dapat kita. lagi, mereka guna lagi, dapat lagi. Ya, doa guna pula dapat lagi kebaikan untuk kita. So kita tak akan rugi. Walaupun sekecil-kecil manfaatnya dapat di dunia dan juga akhirat. Betul. Betul. Okey Puan, satu lagi soalan daripada kami. Bagaimanakah kalau rakyat Malaysia dan juga penonton di luar sana ingin membantu ataupun menyumbang kepada Syria Care Malaysia? Puan boleh kongsikan tak? Baik, perkara paling utama macam saya sebutkan tadi, of course awareness kita kepada orang ramai tentang apa yang berlaku dan juga kongsi-kongsikan aktiviti Syria Care yang memang kita kongsikan di semua platform social media kita. Yang terkini, kita melancarkan Winter Aid iaitu bantuan untuk musim sejuk yang mana kita akan buat agihan, bahan bakar, makanan. Tetapi yang terdekat yang semua orang Malaysia juga boleh menyertai adalah kita melancarkan projek Warm Their Winter iaitu pengumpulan pakaian terpakai yang musim sejuk. Jadi kita buka di antara 14 hari bulan sehingga 22 Oktober ini. Pengumpulan di Dewan Melati di Seksyen 7 Shah Alam. Jangan datang sebelum tarikh itu ya. Datang pada tarikh tak ada orang. Okey, datang pada tarikh yang saya sebutkan tadi. Di situ kita akan buat collection, pemilihan, sorting dan juga packing sebelum kita hantar ke sana. Dan kita juga memerlukan sukarelawan dan kita buka untuk pengumpulan dana juga sebab nak hantar ni tak murah. Betul. Memerlukan dana nak hantar kontena dan sebagainya. Jadi boleh lihat semua maklumat yang di laman sosial kita untuk Warm Their Winter dan boleh berdaftar untuk menjadi sukarelawan. Boleh datang ramai-ramai. Dan juga website. Yes, kita nak sort pakaian tu, nak lipat, nak asingkan dan masuk dalam kotak. It's going to be fun. It's a lot of fun. Betul. Sama-samalah kita. Sebab apabila kita buat aktiviti sukarelawan ni sebenarnya bagus untuk kita sebab dia seronok sebenarnya. Betul. Jadi jangan tanya saya boleh pergi sana tak? Kita tak boleh. Tak boleh. Kita bantu dekat Malaysia sahaja. Jadi datang beramai-ramai, beri sokongan kepada kerja-kerja Syria Care. Of course ini sebahagian sahaja daripada keseluruhan bantuan yang bakal kita gerakkan untuk musim sejuk kita pada tahun ini. Jadi sebab bila musim sejuk, macam saya sebutkan tadi, dari segi keperluan bahan bakar tu sangat penting kan? Itu dapat menyelamatkan nyawa sebenarnya. Betul. Okay, apa-apa boleh terus hubungi di Syria Care Malaysia dan juga website Syria Care Malaysia. Kerana sama-samalah kita membantu, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Sakinah kerana hari ini sudi kongsikan perjalanan Syria Care sendiri dan juga kepada anda sama-sama kita memberikan sumbangan dan menjadi sukarelawan di Syria Care Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki kami insyaAllah akan join. InsyaAllah. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Baiklah, selesai sudah dengan topik yang pertama. Kita akan bincangkan topik yang kedua. Tapi saya rasa topik ini anda semua kena tengok sampai habis. Sebab apa? Sebab tajuknya ialah aura wanita memikat atau menjerat. Dia macam kena-kena dengan isu baru-baru ini. Isu baru-baru ini betul sebab kadang-kadang kehadiran orang ketiga datang berniat untuk memikat. Sekali terjerat. Macam mana tu? Dan juga bagaimana nak meningkatkan aura si isteri itu sendiri. Baiklah, bersama kita tak asing lagi Datin Ira Ghani, seorang pakar motivasi akan membincangkan topik aura wanita memikat atau menjerat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, dengar tajuk. Dengar dah. Takut. Panas topik. Sihat? Alhamdulillah. Baru balik daripada Johor. Okey, terima kasih banyak-banyak. Daripada Johor. Tanpa lelah, tanpa jemu sudi bersama kami. Kita biasa kongsikan topik-topik yang panas. Datin, nak minta Datin huraikan sikitlah tentang topik kita pada hari ini. Sebab adakah memikat dan menjerat itu satu perkataan yang sesuai untuk
pelaku di luar sana. Warga-warga di luar sana. Okey, Macam tu. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suka TV yang tak pernah jemu-jemu menjemput saya, sebab tu saya suka sangat Haruslah. hari ini. Harus. Suka Sebab ilmu-ilmu. satu topik yang selalu kita ketengahkan, topik-topik yang sangat kena dengan masyarakat di luar sana, dan sepatutnya kita kena ambil tahu juga tentang perkara ini. Betul. Memikat atau menjerat, itu satu tajuk yang sangat orang cakap, tengok apa yang kita nak ambil. Tengok situasinya. Adakah kita nak ambil situasi yang mana satu sekali. Kalau kita nak cakap skopnya sangat besar. Betul. Tentang memikat ataupun menjerat, tetapi mungkin kita boleh petik beberapa konteks yang sesuai dengan tajuk kita, aura wanita kan. Betul. Sama ada kita ni memikat ataupun menjerat. Apabila kita dengar memikat itu sendiri, konteksnya bunyinya sangat positif, tetapi apabila kita dengar konteks menjerat itu agak Sebalik. negatif sedikit, Betul. di sebaliknya. Jadi sebenarnya dia tergantung kepada situasi dan keadaan kita individu itu sendiri, ya. Adakah kita nak menjadi orang yang positif ataupun sebenarnya kita nak menjadi orang yang negatif. Kalau kita memilih untuk menjadi orang yang positif, maka kita akan melontarkan aura-aura yang memikat. Tetapi jika sebaliknya, kita ingin menjadi orang yang sebaliknya, maka aura menjerat itu juga akan keluar nanti. Bahaya, berhati-hati. Jadi bergantung pada diri kita sendiri di mana kita nak ambil. Ya, betul. Okey, kadang-kadang kita tak sedar, Eliza. Kita tak sedar kita ni ada aura yang memikat ataupun menjerat. Jadi macam mana Betul. perbezaan kita nak bezakan di antara menarik perhatian seseorang dengan daya tarikan natural dan juga menggunakan aura untuk nak memikat? Okey, sebenarnya kalau kita nak cakap aura tu, dia berhubung kait rapat dengan individu tersebut. Dia aura tu terpancar daripada apa yang ada pada dalaman diri seseorang. Dia tidak akan terbit daripada saya saja macam tu saja, tapi pengaruh sekeliling juga mempengaruhi aura yang apa yang kita ingin tampilkan, apa aura yang kita ingin tonjolkan. Jadi kalau kita cakap tentang konteks adakah aura yang yang memikat itu bagus ataupun tidak, sepatutnya semua orang harus ada aura positif yang memikat. Memikat dalam konteks yang positif, jangan salah faham. Betul. Tambah pula kalau kita hari ini bercakap tentang wanita, hawa itu adalah konteksnya luas kepada wanita. Jadi sebagai seorang wanita, harus kita menjadi wanita yang memikat orang yang ada di sekeliling kita. Terpulang sama ada kita nak memikat pasangan kita, nak memikat hati bos kita, untuk konteks kerja yang positif, untuk memikat masyarakat supaya masyarakat suka dengan kita. Tetapi kalau kita meletakkan satu mindset yang mana kita nak menjadi orang yang sebaliknya, maka kita telah menjadi orang yang berhati yang dah ada niat tak baik. Akhirnya terjerat. Itu bahaya. Sepatutnya daripada memikat tadi dah jadi menjerat diri sendiri pula. So dia dah bawakan aura negatif tu ke tempat lain lah. Ya. Dan apa yang kita pancarkan tu tak jadi dah. Dia macam ni, bila aura ni dia ikut apa yang kita. Kalau kita berniat kalau kita baik. berfikir yang baik, maka pancaran aura tadi keluar yang baik. Dan aura tu magnet. Dia akan menarik apa saja yang telah kita lontarkan melalui gelombang aura kita. Tetapi sekiranya dalaman kita tadi telah berniat yang tidak baik, maka aura tadi memancarkan gelombang aura negatif, magnet negatif akan menarik pada kita. Jadi kalau kita berniat awal nak memikat supaya orang senang dengan kita, maka dia jadi baik. Tetapi kalau kita berniat bahawa kita nak orang ni tengok kita sebab kita ada niat yang macam ni dan sebaliknya, maka dia akan terpikat. Akhirnya dia akan menjerat. Okey. Datin, kita boleh berbual sikitlah tentang topik-topik isu hangat di luar sana. Saya cuma nak Sebab dia tanya berkaitan, sikitlah, kan? berkaitan kan. Mungkin kita baru-baru ni banyak di social media memang heboh tentang orang ketiga dan sebagainya, betul tak? Ini membuatkan kita semua, lagi-lagi seorang isteri lah, menjadi lebih takut apabila si suami terjerat dalam kancah yang sebaliknya, betul tak? Jadi apakah tips untuk si isteri ini terus memikat dan terus memikat suami agar si suami tidak terjerat pada orang lain? Macam panas, tu. panas. Tak, sebenarnya memang kita ni setiap hari akan ada saja dugaan yang kita kena lalui, dan setiap hari ada saja cabaran-cabaran yang kita tempuhi. Sebab kita tak tahu, mungkin di depan mata kita nampak, tetapi di luar kita tak tahu. Betul. Kita tak boleh
menjerat suami kita, ikat dia supaya dia tidak boleh berjumpa dengan orang lain. Betul. Dia tak boleh tengok orang lain. Takkan kita dah tutup mata dia. Macam mana kan? Sianya. Tapi tapi apabila peranan seorang isteri di sinilah juga kan, sebab itu dia dalam konteks rumah tangga ini dia tidak boleh seorang saja yang main peranan untuk memikat. Sepatutnya kedua-duanya main peranan. Isteri mikat suami, suami mikat isteri, barulah dia tidak terpikat di luar sana. Jadi dalam arti kata lain, sebagai seorang isteri dia harus bermain peranan dia untuk sentiasa mempersiapkan diri. Kena wajib sebab kita nak mata suami kita tu memandang pada kita. Betul. Jadi kalau dia nak memandang pada kita, kita tidak boleh mengharapkan bahawa you kena accept me as I am, terima saya seadanya. Betul, memang kena terima seadanya. Tetapi sebagai manusia yang ingin sentiasa menjadi lebih baik, apa salahnya kalau kita sentiasa mengubah untuk jadi lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Kalau biasanya pakai macam ni, nak tukar pakai macam ni. Kalau biasa kita, jadi jangan buat benda yang sama selalu. Nanti membosankan. Jadi bila membosankan, dia tidak ada istilah memikat. Sepatutnya kita kena pandai memikat dalam arti kata supaya tak bosan, dan dia pun tak boleh nak expect kejap macam ni, kejap macam ni, sebab di luar sana dugaannya besar. Betul. Kan? Kalau dia kat rumah, kalau kita macam tu saja, kalau di luar dia jumpa yang macam lain, Dia jadi lain dia pun macam mana? lain. Nanti Macam kan tu. bahaya pula. Itu yang bertepuk sebelah tangan tu. Takkan Okey, jadi sebenarnya lelaki dan Tapi perempuan sebenarnya kedua-duanya perlukan aura tersendiri. pasti. Semua orang perlu dan ada. Itulah Darina, saya rasa itu adalah satu tips yang bagus untuk wanita di luar sana, lagi-lagi seorang ibu ataupun suri rumah. Sebab kadang-kadang kita suri rumah buat kerja yang sama, Hari ni rutin pakai yang sama. batik, esok pakai batik, Kan, tahun kelawar depan pakai batik, batik. Dan baju kelawar itu saja. Jadi mungkin ada tips tu yang boleh kita guna pakai, tukar sikit. Macam Dan tu. saya ada satu soalan Liza. Okey. Mungkin kalau kita sendiri kita dah kumpul, kita dah menterbitkan aura-aura positif kita untuk memikat, tetapi orang-orang sekeliling melihat kita aura itu untuk menjerat. Bagaimana Terasa pula? terasa Orang-orang menjerat. sekeliling pula terasa macam nak menjerat orang ni. Tapi kita nak jawab kejap lagi. Oh. Sebab kejap lagi sebab kita nak berehat sebentar. Kita Dan akan kembali selepas ini. Bersama dua kembar ini. Yes, dia dekat dalam tengah-tengah Twin Tower. Yes. Rasa sama sedap lah. Sama sedap. Ciku orang lah. Siapa tu? Siapa ni? Ni. Senang. Kenapa ada di belakang tu? Wow. Dia pusing sini, cuba sing sana. Kita campur air. So kita pergi belakang kat laut tu kita ambil. Jangan. Mana boleh kita bawa bagi air laut tu? Oh, ada yang minum. Kita gaulkan, kita blend. Saya tak nak cakap banyak. Kau orang semua kena try. Kita izin dulu, cuba. Boleh, cuba. Sebenarnya dia ada masalah perut tadi. Sebenarnya dia yang tak sabar nak rasa. Ke you nak rasa? Kita nak kejar kejap ni anak customer. Tunggu sebentar, You don't run, you go eat with your mother. You go eat with your mother now. Kejarlah anak siapa tu? Di Maja dietnya. Sana. Apa tu dia? Hai, saya Wani Oi. Jangan lupa saksikan Makan Tepi Lori. Tengok pekat dia macam mana, weh. Tu. Segala lauk semua ada. Serang rendang, anggagi rendang, ayam goreng rempah dia best lah. Abang tengok ni sate ni. No. Niaga Food Truck ni dia salah satu bidang yang boleh berjaya. Sudah makan sampai kepala otak jam. Sedap. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Salah tangkap jangan jelly like. Yes, aku pula macam jelly like. Weh, buat apa ni? Like, jangan text. It's a fact. Dengan cover lagu lah. Boring-boring macam tak buat apa. Daripada cover lagu sebab boring kan, lebih baik cover lagu sebab mendapatkan telefon. Suka tune nak buat konten, dapat telefon percuma. Serius lah. Tipu lah, tak percaya, tak percaya. Tak tipu lah. Okey, kalau betul, apa I kena buat? Alah senang je, daripada cover-cover lagu tu kan lebih baik cover lagu yang berada dalam carta Suka Tune. Lepas tu jangan lupa lah upload dekat IG, TikTok dan tag Suka TV @MySukaTV. Yang paling penting,
Akaun tu janganlah private. Senanglah sikit. Suka TV nak tengok. Satu lagi ni. Apa Yang penting jangan lupa hashtag Suka TV, hashtag trendy dan terkini dan hashtag suka sangat. Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa dan kita masih lagi bersama dengan seorang pakar motivasi kita seperti biasa, Datin Iragani untuk topik yang panas, aura wanita memikat atau menjerat. Dia macam ada menjerat. Lain je, lain. Lain tau, memikat atau menjerat tu. Okey, kalau berbalik pada soalan saya tadi kan, mungkin seseorang wanita itu dia melihat konteks yang dia dah melahirkan aura-aura yang positif, aura-aura untuk memikat, untuk kejaya dan sebagainya. Tapi orang-orang sekeliling tu melihat di sebaliknya, negatif, melihat orang-orang mereka itu lebih kepada menjerat. Bagaimana pula Atira? Okey, sebenarnya dia tergantung balik kepada niat individu tersebut. Apabila dia ingin memikat tadi, dia memikat dengan niat yang baik ataupun sebenarnya dia memikat dengan tujuan yang tidak baik. Sebab dia apa pun berbalik kepada niat kita. Contoh macam kita dalam situasi di tempat kerja. Kita tak berniat pun sebenarnya pada awalnya untuk nak menjerat sesiapa. Kita nak memikat supaya memikat dalam konteks orang suka kat kita, supaya selesa bekerja dan kita pun senang berhubungan dengan orang dalam konteks yang positif. Tapi kadang-kadang ada juga mata-mata yang melihat kata, oh ini semua nak memikat, nak menjerat lah ni, nak memikat, nak menjerat lah ni, ni nak menggoda orang lah ni dengan tujuan gini kan. Dia sebab itu kadang-kadang environment yang negatif juga boleh mempengaruhi seseorang, daripada dia jadi positif boleh jadi negatif. Itu juga memainkan peranan. Jadi berbalik pada individu tersebut. Kalau dia kata dia memikat atas tujuan yang positif untuk ke arah kebaikan, nescaya dia stick dengan dia yang pendirian, takkan mungkin dia boleh menjerat orang lain. Tapi kalau dia sendiri berniat pada awal lagi, aku tak kisah, aku tak kira, aku nak menggoda orang ni supaya dia suka, aku boleh naik pangkat, supaya dia tak nampak orang lain tak ada chance. So that means dia dah negatif daripada awal. So apabila dia negatif pada awal, niat tadi tu akan membuatkan terbit dia punya sikap dan tingkah laku. So apabila sikap tingkah laku dia tadi menjurus banyak keadaan negatif, jadi kadang-kadang dia sendiri tidak sedar. Sebab niat dia dah negatif, dia tidak sedar bahawa perbuatan dia tadi dengan datangnya mengada-ngadanya yang tak apa-apa. Itu yang orang cakap. Yang tiba-tiba sebenarnya asalnya lain. Tapi niat asalnya dah awal pun negatif, akan terbit perbuatan yang negatif. Tetapi kalau niat awalnya adalah positif, maka perbuatannya akan jadi positif. Niat tu kena betul. Yang paling penting niat tu dia. Sebab kalau betul juga kan, saya pun terfikir macam contohlah ada setengah orang daripada kita masuk kerja niatnya untuk bekerja. Jadi secara tak langsung kerjanya akan jadi mudah lagi. Tapi kalau niatnya macam nak tangkap CEO dan sebagainya, macam drama-drama Melayu kita pernah dengar kan. Pengaruh tadi kan saya cakap tentang pengaruh di luar juga memegang peranan yang sangat penting. Kadang-kadang dia datang bekerja, dia tidak ada terfikir pun untuk melakukan benda yang negatif. Tetapi apabila environment sekeliling tadi tu yang banyak dia nampak yang negatif, yang jadi bunuh-membunuh, tikam-menikam, akhirnya dia bertukar daripada niat yang positif kepada niat yang negatif. Berhati-hati juga environment kita tu. Sebab tu wujudkan environment suasana bekerja yang sangat baik, harmoni dan positif. InsyaAllah dia tidak akan memikat untuk menjerat seseorang. Kalau niat kita tu positif sampai ke hujung, orang lain akan lupa. Orang lain akan macam, okay, go. No hal. Sebab orang tahu that's the character. Yes, betul. Okey, Datin, adakah memikat dengan aura ini dapat membawa hubungan yang sebenar itu kekal lama ataupun hanya membawa seseorang itu kepada hubungan yang jangka masa pendek sahaja? Maksudnya memikat untuk menjerat atau memikat untuk menjerat lah. Kita pergi yang panas dahulu. Dia kalau kita menggunakan aura ni tadi kan saya cakap pada awal, dia terbit dari dalam. Dia tak akan terbit saja. Dia terbit daripada dalam apa yang kita rasa, apa yang kita fikir, apa yang kita niat. Maka apabila kita dah fikir niat itu yang kita nak buat, perbuatan kita secara automatik akan ikut apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita menggunakan aura ni tadi, sebab aura ni akan terbit. Aura ni adalah gelombang magnetik ataupun kita punya energi diri kita yang tak nampak dengan mata kasar tapi boleh dirasa. Jadi kalau kita melontarkan gelombang aura yang baik, aura yang positif,
maka dia akan menjadi positif dan baik selamanya. Tetapi kalau dia menggunakan aura tadi itu ke arah yang tidak baik, maka apa sahaja pun perbuatan ataupun tingkah laku akan menjadi yang tidak baik. Jadi tidak salah sebenarnya, yang sepatutnya tidak disalahkan aura tu yang boleh jadikan kekal lama ataupun tak kekal lama. Tapi lagi satu, aura ni sentiasa berubah-ubah, dia tidak stagnan. Dia bukan kata kalau dia aura dia ni positif sepanjang masa. Tidak, dia boleh berubah-ubah kerana aura kita ni mengikut cuaca, environment, mengikut apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, kesihatan diri, semua boleh efek kepada kita punya aura. Okay, jadi dia berubah-ubah. Jadi jangan kita ingat dia ni baguslah, you jangan ingat dia bagus selama-lamanya. Dan kalau you ingat dia ni tak bagus, jangan ingat dia tak bagus selama-lamanya. Sebab aura boleh berubah. Sebab macam manusia, kadang-kadang mungkin masa tu dia berfikir yang bukan-bukan, yang tak bagus, tak baik. Jadi aura yang dia pancarkan tak baik. Tapi kalau dia berfikir yang baik, dia berubah menjadi orang yang lebih baik, maka aura juga terpancar yang baik. Datin, saya ada satu soalan. Macam mana kita nak mungkin kekalkan aura positif tu? Sebab Datin sendiri kata kita manusia, kita berubah-ubah. Jadi aura kita berubah-ubah. Jadi kita untuk capai satu tahap yang betul-betul rasa macam okey, hari inilah hari aku. Macam tu, untuk kekalkan momentum aura tu macam mana, Datin? Okey, sebab itu memang betul. Kalau kita nak sihat, selalu kita ambil pemakanan yang sihat lah, lakukan exercise, itu dan sebagainya, nak kurus, jaga diet dan sebagainya. Macam tu juga dengan aura. Aura kita kena jaga juga. Dia perlukan exercise. Cara exercise dia, satu, kita kena gunakan kita punya mind, sentiasa berfikir yang baik-baik. Jangan kita fikir yang tak baik. Jaga hati kita sentiasa fikir yang mesti sentiasa rasa yang bagus-bagus. So elakkan daripada banyak melihat perkara negatif. Elakkan daripada banyak mendengar benda-benda yang negatif. So menjaga aura ni sebenarnya bukan susah pun. Senang je nak jaga aura ni. Kita kena sentiasa memastikan bahawa kita kena jaga energi kita dengan siapa kita nak kawan pun main peranan tau. Kadang-kadang kita dah cukup positif, tetapi mungkin sekeliling kita tu negatif, boleh mempengaruhi kita. Jadi jaga kita punya circle dengan siapa kita nak bercampur. Kadang-kadang tak perlu ramai kawan. Berkawan dengan diri sendiri itu lebih baik daripada kita berkawan dengan orang lain. Berkawan dengan diri sendiri, maksud saya adalah kita sentiasa kena menghargai diri sendiri, kena sentiasa berterima kasih dengan diri, bersyukur dengan diri seadanya. Kalau kita sentiasa bersyukur dengan diri kita seadanya, nescaya kita bukan memikat untuk menjerat. Okay. Tips yang baik. Betul. Adakah salah kalau kita nak menjerat suami kita sendiri? Itu ada soalan netizen tu. Soalan tu sangat netizen. Baguslah, biarlah kita jerat diri suami kita daripada kita jerat orang lain. Positiflah kita memandang daripada sudut positif. Kita memikat suami kita, tapi kena ingat kita memikat suami kita supaya kita ikat, tapi kita bukan menjerat. Kita ikat tapi kita bukan menjerat. Saya suka yang Siapa lagi? Kalau kita tak memikat suami kita, jangan kita benarkan orang lain pula yang memikat. Jangan ada ruang di situ. Bila ada ruang, maka orang lain akan di luar ni sentiasa ada ruang kosong. Bahaya. Jangan pada duduk jaga pun boleh jadi. Jadi awak kena pasang jerat banyak-banyak untuk suami awak. Supaya kita nak tak terjerat supaya tak terjerat di luar lah. Okey, kata-kata akhir ada Tira kepada mungkin isi-isi yang sedang menonton ni. Bagaimana sebenarnya nak menerbitkan aura-aura positif untuk mengekalkan rumah tangga dan sebagainya. Dan juga mengikat suami-suami. Saya nak campur. Baik, kepada penonton-penonton Suka TV, terutamanya wanita yang berada di rumah yang sentiasa menonton Suka TV, saya nak nasihatkan anda semua, jagalah aura kita, sentiasa terbitkan aura-aura yang baik, aura-aura yang positif, kena sentiasa ceria, sayang diri anda. Bila anda menyayangi diri anda, nescaya orang di sekeliling juga akan terasa kasih sayang yang anda lemparkan. Jangan takut untuk menjerat suami, jangan takut untuk memikat suami. InsyaAllah apabila kita memikat suami, nescaya suami akan sentiasa melekat dengan kita. Daripada Datin Ira Gandhi, nak ucapkan terima kasih banyak kepada Datin Ira yang sudah datang kongsikan tentang aura ni. Semoga hari ini, perbualan hari ini dapat manfaat kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak Datin. Banyak tu salam pada saya Darina dan juga Izzy Syam. Kita jumpa lagi dalam program Buat Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.